berkaitan dengan puasa. Kebetulan kita ambil sedikit kesempatan dengan masa yang ada, kita berbagi lebih kurang sekitar 10 hari saja lagi untuk kita bertemu dengan Ramadan. Jadi kita kata tak silap kat tempat yang lain kita cerita berkaitan puasa, kat sini kita tak cerita. Jadi kita stop sebentar sirah kita sambung dalam bab puasa, dan insyaAllah mungkin kalau masih lagi kesempatan minggu hadapan sekali lagi kita cerita tentang puasa ataupun tentang bulan Ramadan dan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan pada minggu yang akan datang. Baik, pada minggu ini kita nak ambil apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab kita hari ini umat Islam, kenapa yang kadang-kadang kita rasa kita dengan Al-Quran itu rasa tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab kita tak pernah buka, tak pernah berbelek, tak pernah berselak dan cuba tengok apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Orang cerita tentang puasa, puasa, kita dengar saja orang cerita pasal puasa. Siapa yang cerita? Ustaz cerita. Ustaz tu ambil daripada mana? Daripada Al-Quran. Maka tapi kenapa kita sendiri tak nak buka dan cuba tengok sekurang-kurangnya kita nak jadikan Al-Quran itu sebagai nur cahaya. Kita nak jadikan Al-Quran itu sebagai roh yang menghidupkan diri kita. Kita nak jadikan Al-Quran itu sebagai asy-syafi', memberi syafaat kepada kita. Tapi kita tak cuba pun untuk nak cuba dekat dengan Al-Quran ini. Maka sebaik-baik sebagaimana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik cerita, sebenar-benar cerita, sebenar-benar perkara adalah Al-Quran. Maka kalaulah Nabi sendiri yang katakan sebaik-baik perkara, sebenar-benar perkara adalah Al-Quran, kenapa kita tak pasal apa-apa? Tak kira dalam apa-apa pun, baik dalam Isra' Mi'raj, baik dalam Maulidur Rasulnya, baik dalam apa-apa, kita lebih suka maknanya dengar cerita, kemudian pula kita buat sekadar yang kita boleh buat. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah pun. Tapi selama mana kita nak hanya sekadar bertakbir, sekurang-kurangnya kita juga nak dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Sekurang-kurangnya Al-Quran itu jadi sahabat kita. Ini maksudnya. Tak semestinya dengan cara kita katakan kita nak kata apa sampai kita kita nak jadi hebat betul-betul bahawa kita nak berani buka Al-Quran, nak bacakan terjemahan dan sebagainya. Banyak tempat-tempat yang saya tengok ada orang yang belajar Al-Quran, mula-mula dia belajar baca Al-Quran. Lepas dia belajar baca Al-Quran, dia belajar pula tajwid Al-Quran. Kemudian lepas dia belajar tajwid Al-Quran, dia belajar tahsin Al-Quran, perbaiki bacaan. Lepas dia belajar tahsin Al-Quran, dia rasa Quran, baca Quran dia dah sedap kan. Dia masuk pula satu peringkat lagi, dia ambil putaran. Kemudian habis, seronok, aku dah baca Al-Quran, dah okey dah, khatam, dah khatam kan. Kemudian tutup cerita. Baik, bagus tak bagi orang ni? Bagus, tak ada masalah. Tapi masalahnya kita katakan, kita dengan Al-Quran tu semakin hari akan semakin jauh. Sebab kita tak dekat dengan Al-Quran. Dan kalau Nabi kata dalam hadis tadi, sebaik-baik cerita adalah yang datang daripada Al-Quran. Dan sebaik-baik tafsir pun, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian barulah hadis, barulah datang ya, dengan benda-benda yang lain. Ini yang menyebabkan kadang-kadang kita dalam bulan puasa ni kita banyak ambil taklid ikut orang semata-mata. Ikut orang ni yang jadi sesat ni. Dia jadi sesat kadang-kadang ustaz nak cerita tu pun ustaz tu bawa pula hadis yang bukan sekadar hadis yang dhaif. Dhaif dah satu hal. Kadang-kadang bawa sampai ke hadis yang palsu. Palsu ni sampai ke tahap yang mungkar. Mungkar ni hukum berdosa kalau kita beramal dengan hadis ni. Dan orang bawa cerita tu dah satu hal dah kita beramal ni. Dan kita yang memahami tadi dan memahami satu benda yang salah. Sebab itu kita nak hati-hati sangat dalam bab ni. Dan sekurang-kurangnya kita ambil untuk Ramadan yang akan datang ni, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. So kita nak tengok Al-Quran yang Allah turunkan, Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, yang kita duk katakan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Kat mana yang Al-Quran itu bagi petunjuk kat kita? Kat mana lah kita ikut Al-Quran dan kita iktiraf Al-Quran sebagai petunjuk? Kadang-kadang kita tak ikut pun. Sebab tu hari ni kita nak buka tuan-tuan, balik rumah apalah yang saya cerita, balik rumah cuba buka Al-Quran dalam surah Baqarah juzuk yang kedua. Ayat yang keberapa? Bermula ayat yang 183 sampai kepada ayat yang ke 187. 183 sampai kepada ayat yang ke 187 di dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Dan cuba memahami, baca satu persatu dan cuba memahami apa yang Allah nak sampaikan tadi. Kalau
puasa tak faham juga, kat situ pergilah cari mana-mana ustaz ataupun buka buku dan sebagainya, cubalah memahami. Tetapi Al-Quran ini kita katakan ada ayat yang mutasyabih, ada ayat yang muhkamat, ada ayat hukum, ada ayat yang kadang-kadang sama-sama. Ayat yang kita boleh faham, okey, kita faham. Tapi ayat yang sekiranya yang membawa kepada perlukan kefahaman yang lebih, kat situ mungkin kita perlukan tanya kepada orang-orang yang ahli. Baik, qala al-musannif, firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Pada malam ini kita akan ceritakan berkaitan tentang tafsir ayat yang menceritakan khusus berkaitan tentang ibadat puasa ataupun benda yang dinamakan sebagai bulan Ramadan. Baik, sebelum itu kita tengok definisi dari segi perkataan yang dinamakan sebagai saum. Kita duk puasa, kita duk niat tiap-tiap malam bulan Ramadan. Hukum bab niat bulan Ramadan itu kadang-kadang banyak benda yang kita duk susahkan, benda yang mudah jadi susah. Kalau siapa puasa saya tak pasti surau yang macam mana. Ada setengah tempat yang saya jadi imam, saya tak tahu kat situ masjid. Saya pernah tinggalkan. Dah kali apa dia orang buat, orang hak belakang tolong pegang mikrofon tu dia orang buat. Orang yang saya kata dia pernah buat, dia buat lah. Bagus mengingatkan orang dalam buat niat ni. Tapi kadang-kadang Islam tak suruh kita susah-susah macam tu. Niat pula kena niat ramai-ramai. Niat ramai. Okey tuan-tuan, okey niat puasa untuk esok hari. Nawaitu sauma ulil. Ramai-ramai dalam masjid ni kan. Okey. Islam tak suruh macam tu, tak payah susah-susah niat ramai. Niat tu siapa hal niat? Kita hal ibadat niat. Niat semua ni cukup. Besok dah puasa. Okey, selesai. Puasa apa? Puasa bulan Ramadan. Cukup. Tak payah nawaitu sauma ulil an ada syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Ada lagu lagi. Berlagu lagi punya. Yang tu kita panggil lafaz. Lafaz kita. Lafaz ni hanya perlu dalam mereka satu tempat sahaja yang diperlukan lafaz, iaitu dalam bab yang dinamakan sebagai ijab dan qabul. Okey, bagi Ramadan ataupun orang nak puasa ni tak perlukan ijab dan qabul, cukup hanya niat. Tempatnya tadi kat dalam hati. Okey. Lagipun kalau kita tengok, kita memang dah duduk dalam bulan Ramadan tak? Tak nak semua orang dalam bulan Ramadan ni takkan puasa yang lain, mereka puasa bulan Ramadan saja. Dan cukup lintasan hati itu dah pun memadai nak menunjukkan yang kita itu dah berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita pergi dulu yang pertama, iaitu definisi berkaitan tentang puasa saum. Baik, apa maksud saum? Kalau kita tengok dalam Al-Quran juga Allah menceritakan satu ayat khusus yang sebut keadaan saum selain daripada puasa di bulan Ramadan. Apa dia perkataan tadi? Iaitu perkataan Maryam. Siapa dia Maryam? Mak kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani sawma. Dalam Al-Quran Allah sebut cerita tentang Maryam. Dia berkata, bila mana berlakunya peristiwa dia telah melahirkan anak walaupun dia tidak mempunyai suami. Maka inni nazartu lirrahmani sawma. Aku telah bernazar kepada Tuhan aku untuk aku tidak berkata-kata. Maknanya saum ini, maksud saum ini adalah tidak berkata-kata. Okey, sebab tu dinamakan saum Ramadan. Kalau kita ambilkan saum ini dalam istilah tidak berkata-kata, maka kat sana seakan-akan nak memberi faham kepada kita, orang yang berpuasa ni pertama sekali yang paling yang dia nak kena jaga adalah perkara-perkara berkaitan tentang mulut mereka, kerana kadang-kadang disebabkan oleh kerana mulutnya lah yang menjadikan puasanya itu jadi kurus ataupun hilang pahala puasa disebabkan terlalu banyak sangat berkata-kata, lebih-lebih lagi perkataan-perkataan yang lawa. Sebab tu perkataan saum membawa arti iaitu tidak berkata-kata. Ataupun ada sebahagian ulama mentafsirkan dengan tidak berkata-kata pada benda yang tidak mendatangkan manfaat, ataupun tidak berkata-kata dalam benda yang kita masuk dalam kategori yang haram. Baik. Kemudian istilah Ramadan. Apa maksud istilah Ramadan? Kalau kita tengok istilah Ramadan ni, kalau buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Minhajul Qasidin, dalam kitab Mukashifatul Qulub, diterangkan Ramadan ini kerana orang-orang dahulu mereka berpuasa dalam keadaan yang susah. Ramadan ini datang daripada kalimah Ramadan, iaitu syiddatul har,
terlalu panas. Ada yang menerjemahkan dengan batu yang panas yang ataupun benda yang berada di tengah padang pasir dalam keadaan yang panas menggelegar. Apa kaitannya dengan puasa kita ni, panas dan puasa? Maka dikatakan panas yang menggelegar tadi seakan-akan puasa itu nak menjadikan, seakan-akan Allah nak gambarkan puasa itu membakar segala dosa-dosa yang ada pada tubuh badan manusia. Sebab itu dinamakan dengan istilah Ramadan. Sebab yang kedua dikatakan Ramadan itu kerana berlaku bulan Ramadan itu di musim panas. Pada zaman dahulu kadang-kadang berlaku di musim panas, kadang-kadang mungkin berlaku di musim sejuk, tapi bermulanya pada musim panas. Dan orang Arab menamakan nama-nama bulan ini berdasarkan pada kejadian. Maka Ramadan itu berdasarkan kerana bulan Ramadan itu berlaku pada musim panas pada setiap negara pada waktu tersebut. Maka nak gambarkan betapa panasnya waktu itu. Baik, yang ketiganya pula, Ramadan itu juga membawa maksud. Orang yang berpuasa ni dia akan terasa satu, orang kata apa, rasakan perih. Dia ada perih dia. Perih berpuasa ni. Orang yang tak pernah berpuasa tiba-tiba nak berpuasa. Kita yang selalu berpuasa pun kena pula musim panas, cuaca 38, 37, 36. Cuaca yang terlalu panas. Pergi kat ambil urut dekat bilik air pun, pegang air masuk kat mulut, nak kumur-kumur, rasa air baik itu manis sangat-sangat. Ya Allah, sedapnya. Sebab apa? Nak gambarkan betapa perihnya bagi orang-orang yang berpuasa. Kita zaman sekolah dahulu wajib start gimana? Pergi ke tandas, ambil urut tang kumur tu. Kumur banyak tapi yang rohnya sikit saja. Bagi kita telan. Okey, sebab rasa sedap sangat-sangat. Kemudian apa yang anak kita suka buat, suka mandi. Musim bulan Ramadan dia suka mandi, sehingga ulama menghukumkan makruh sebahagiannya disebabkan mandi itu terlalu menyegarkan. Konon mandi air boleh masuk kat dalam bibir, kita pun jilat sikit, ya Allah manisnya. Air baik tu rasa manis. Itu yang disebabkan bulan Ramadan. Syiddatul har, panasnya tadi ataupun azabnya tadi, untuk yang kita rasa air yang asalnya tak rasa apa-apa pun merasakan satu nikmat kepada kita. Baik. Sebab itu sebahagian ulama meletakkan hikmah bulan Ramadan ini dengan mengatakan, kenapa dia kata? Kenapa Allah nak jadikan bagaimana benda yang asalnya halal, tapi Allah nak tengok bagaimana kita nak kekang nafsu kita sehingga benda yang asalnya kita nak gambarkan. Benda yang asalnya tadi itu benda yang mungkin pada pandangan kita benda yang biasa, tapi kita rasa sangat-sangat benda itu bernikmat. Contoh iPad tadi. iPad, siapa kata iPad sedap? Tak ada orang akan cakap iPad tadi itu adalah sedap. Tapi bila kita puasa, kenal dengan iPad ni, ya Allah, itu yang dikatakan nikmat. Dan kita menghargai nikmat yang Allah berikan tadi. Orang yang berpuasa, contohnya pula tengah panas balik jalan kaki, tiba-tiba balik kat rumah kena angin. Angin pula, angin sepoi-sepoi basah. Dia kena angin tu, ya Allah, nyamannya. Siapa yang jadikan angin? Allah yang jadikan angin. Orang yang tengah berpuasa tu dalam keadaan yang lapar, kemudian dihidangkan makanan, dia minum makanan tadi, ataupun dia rasa buah taman. Bulan-bulan yang lain kita tak terasa, tak teringin nak makan. Tapi pada bulan puasa makan sebiji buah taman tu, ya Allah, rasa melegakan. Segelas air, seteguk air tu rasa melegakan. Seteguk hilang air tepu tu letak gelas besar tu, seorang dia terang tarik sekali nafas, satu nafas dia tarik. Sebab baca Quran tak mau nak guna yang tu, tapi buat minum air bulan puasa, satu nafas dia tarik, telan. Murtabak tu yang sebiji, biasa dibelah 4. Bulan puasa tak ada lagi dah, dah lipat tu, makan sebiji itu saja. Ini cepatnya. Tapi nak gambarkan untuk kita tengok, ya Allah, nikmat Allah bagi tadi. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman tu. Surah Ar-Rahman, apa tu ingatnya? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Apa dia lagi nikmat Allah yang kamu nak dustakan? Wahai manusia, kat mana lagi nikmat-nikmat Allah yang aku dah bagi kat korang semua ni yang kamu nak dustakan? Tengok, stop sebentar saja, kemudian untuk apa? Tujuan untuk kita kenal balik nikmat-nikmat yang Allah nak bagikan dekat kita. Nikmat angin nyaman, nikmat apa lagi? Nikmat hidup, nikmat bercakap. Ya Allah, seksanya sehari nak jaga mulut ni. Hari pertama puasa je lah. Aku biasa mulut aku ni duk popek-popek, tapi sebab orang kata cakap banyak boleh menghilangkan pahala puasa, aku jaga mulut aku. Maka nak bagaimana perasaan dia tadi, nak menghargai benda yang Allah berikan tadi, dan semua benda itu nak digunakan pada jalan kebaikan. Sebab itulah dinamakan sebagai bulan Ramadan. Angka tahyul yang kita duk jumpa selalu dalam bulan Ramadan. Misalnya waktu kecil-kecil,
Siapa yang sebut ustaz juga ni? Sebab tu kita kata kadang-kadang kena tengok juga ustaz pun kena parti juga. Apa dia ustaz yang kata kat sekolah pula? Kita tak tahulah pokok kami yang silap faham. Kita baru semua puan lah, mungkin kami yang silap faham lah. Dulu orang dulu tak tahulah, kalau pakcik-pakcik kita yang ada kat sini mungkin boleh tegur kalau salah. Kalau dapat ilmu yang sama macam yang saya dapat dulu dalam budak-budak. Orang yang berpuasa tak boleh tak boleh telan air dia. Habis tak puasa sekolah ni orang budak. Sekejap-kejap ludah. Orang tanya kenapa ludah? Dah kata puasa tak boleh telan air dia. Sampai pukul 11 kami tu dah putih sangat-sangat air dia tak boleh telan. Masya-Allah. Sampai melengket tak larat dah kita. Dan orang kata ustaz kata air dia tak boleh telan. Maka tak telan lah air dia tadi dia ludah sampai mulut ke lalu kering. Ini yang sampai dekat buka-buka puasa tu memang dia minum air tu kalau boleh satu baldi je lah. Dia nak minum sebab kering sangat-sangat dekat. Ini yang kita katakan perkara-perkara bid'ah yang kita import ketika mana kita melaksanakan ibadah puasa. Baik, tapi malam ni kita tak nak cerita, kita nak tengok apa yang Allah nak bagi kat kita. Apa yang Allah sebut dalam Al-Quran ni, sekurang-kurangnya kita nak mendapat manfaat daripada ayat Al-Quran terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada hadis ataupun kepada cerita-cerita yang lain. Sebab Allah, inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik cerita adalah yang datang daripada Al-Quran. So bulan Ramadan kita nak tengok apa yang Al-Quran kata sebelum kita dengar lagi orang-orang yang lain kata kupas tentang berkaitan dengan bulan Ramadan. Mungkin kita boleh breakkan, tak ada masalah. Kerana hikmah ni benda yang terlalu luas. Rahmat Allah ni terlalu luas. Kalau kita nak kaitkan dengan kesihatan, dengan pelbagai benda yang terlalu banyak. Tetapi ala pilihan kita tetap kita tengok pada kaul yang asal yang daripada Al-Quran. Baik, apa Allah kata? Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini dimulakan dengan wahai orang-orang yang beriman. Ayat 183 dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah sebut ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasul bila mana Allah memanggil kamu semua. Baik, maknanya setiap panggilan kalimah ya dalam istilah bahasa Arab digunakan dipanggil kalimah nida. Apa dia maksud nida? Nida dipanggil. Maka Allah seru, Allah panggil kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan setiap panggilan Allah wajib untuk disambut. Sebagaimana yang ayat kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum. Wahai orang yang beriman, sifat-sifat orang yang beriman ni dia akan sambut, dia akan terima panggilan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat ni Allah nak cerita kat kita satu benda, maka Allah panggil nama kita. Dan orang yang Allah panggil ni adalah orang yang beriman sahaja, iaitu orang yang nak sambut, iaitu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita bila Allah panggil, apa kita jawab? Sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami patuh. Ataupun labbaika wa sa'daika ya Allah, kami menyahut panggilan Engkau ya Allah, sebagaimana kalimah talbiyah yang diucapkan waktu orang pergi musim haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kami menyambut panggilan Engkau ya Allah, dan kami menyambut panggilan untuk tidak menyekutukan Engkau. Begitu juga pada surah ini, pada ayat ini dalam bulan Ramadan Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, menuntut kepada seruan, menuntut kepada jawapan kepada seruan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Sebab tu kita tengok hari ini kita sendiri pun umat Islam yang ada, walaupun kita tahu kita ni tak ada lah, iman kita ni terlalu kuat mana sebagaimana zaman-zaman sahabat dahulu, sebagaimana diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan kami orang-orang dahulu, kami dalam bulan Ramadan, 6 bulan sebelum bulan Ramadan tu kami dah mempersiapkan diri kami untuk bulan Ramadan. Bayangkan tengok, Imam Ahmad bin Hanbal 6 bulan sebelum bulan Ramadan tu dia dah siapkan diri dia untuk berhadapan dengan bulan Ramadan. Apa yang mereka buat? Mereka doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata bagi orang yang beriman. Maka kita minta
Kalau kita nak rebut peluang yang ada kat dalam bulan Ramadan ini, kita tak nak terlepas, dan kita nak umur kita, ya Allah tolong panjangkan umur aku sampai kepada bulan Ramadan, kerana aku nak sangat-sangat nak ambil kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka dia kata, kami 6 bulan sebelum Ramadan tu kami dah minta doa kepada Allah, buat persiapan dengan cara minta doa supaya disampaikan kami kepada bulan Ramadan sebagaimana doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Nak sangat-sangat suka hidup pada bulan Ramadan itu. Baik. Kemudian apa lagi yang berlaku? Setelah mana sampai bulan Ramadan, kami pula betul-betul. Selesai dah bulan Ramadan pula, apa yang dia buat? Buat beramal lagi 6 bulan pula selepas bulan Ramadan. Apa yang mereka beramal? Minta, ya Allahumma taqabbal Ramadanana. Ya Allah, terimalah bulan Ramadan kami yang sebulan yang kami buat tadi. 6 bulan pula doa. Bayangkan tengok, 6 bulan sebelum dan 6 bulan selepas. Semua yang khusus untuk Allah terima segala benda yang mereka amalkan pada bulan Ramadan tadi, kerana keuntungan yang terlalu tinggi dan terlalu hebat. Kita yang bekerja ataupun adik-adik kita yang mungkin tak bekerja lagi, kita ada waktu-waktu yang tertentu yang kita dapat, contohnya kelebihan-kelebihan. Orang yang bekerja ni bulan 12 ataupun tunggu hari raya, dekat-dekat nak hari raya, kita akan dengar isytihar daripada siapa dia? Daripada kerajaan, iaitu bonus yang akan kita dapat. Semua orang tunggu-tunggu ni bulan 12 kami nak dapat bonus. Kerajaan nak bagi dekat kami sama ada sebulan gaji ke ataupun 2 bulan gaji. Bagi sebulan gaji tu pun kita dah seronok dah. Dah siap buat kira-kira, siap dah. Ini kan pula yang Allah nak bagi lebih hebat lagi nak dibandingkan dengan dunia dan segala isi-isinya. Kerana ganjaran pahala di akhirat itu tak ada benda pun yang boleh menandingi apa yang ada di dunia ini. Contohnya kita katakan juga kita yang bekerja ni, kita tahu bos kita ni nak bagi kepada kita satu ganjaran, tapi dia tak cakap. Ganjaran dia cukup hebat, cukup lumayan. Tiba-tiba dia beritahu, aku nak bagi ganjaran kepada engkau, tapi dengan syarat kau mesti kena buat dahulu. Apa kita buat? Sudah tentu kita sanggup untuk buat kerana kita semata-mata nakkan ganjaran yang Allah nak berikan. Kalaulah kita katakan buat dunia pun kita macam tu, takkan dalam bab akhirat kita tak nak macam tu. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, apa Allah sebut? Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah sebut akhirat dahulu, Allah tak sebut dunia. Apa Allah kata? Carilah, tuntutlah apa yang Allah berikan kepada kamu. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, pada hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa nasib kamu kat dunia. Cari yang akhirat, yang dunia jangan lupa. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan buatlah baik sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Allah minta kita tuntut akhirat itu dulu dahulu dan dibandingkan dengan tuntutan yang ada dekat dunia. Sebab itu kita nak ambil akhirat yang lebih, kita nak dapatkan ganjaran yang lebih. Saya hari itu buka dalam Facebook Ustaz Razan, dia cerita seorang ustaz mengajar dekat KL. Saya nakalkan daripada dia dalam cerita saya ambil apa yang dia ceritakan. Dia kata kawan dia seorang nama Ustaz Zulkifli. Ustaz Zulkifli ni mengajar dekat satu surau lah di KL sana. Bila dia mengajar satu tempat, dia pun bila masuk bulan Ramadan dia seru lah semua orang. Dia kata, tuan-tuan, kenapa kita suka sangat baca Yasin pada malam Jumaat? Bacalah, paling kurang pun ambil dah dapat khatamkan Al-Quran sekali seumur hidup, satu tahun tu sekali. Alangkah baik. Kenapa pun bacakan pada ayat-ayat yang tertentu ataupun diamalkan pada malam yang tertentu sahaja? Apa dia orang jawab? Dia kata, Ustaz, dia kata, alah, kurang kami baca juga Al-Quran. Setiap malam Jumaat kami baca surah Yasin, kami dah baca juga Al-Quran daripada tak baca langsung. Kemudian apa kata Ustaz tu? Dia kata, Pak Haji, saya kenal Pak Haji ni dah 20 tahun dah. Daripada 20 tahun yang saya kenal Pak Haji ni, tengok baca Quran pada malam Jumaat, yang lain Pak Haji tak pernah baca sekalipun. Pak Haji cuba bayangkan tengok, kalaulah sekiranya Pak Haji baca 20 tahun, tiba-tiba Allah tak nak naikkan langsung gaji Pak Haji, kita nak terasa macam mana? Sudah tentu kita akan lukam dan kita tak puas hati. Maka kita sepatutnya kena ulun, kena ambil apa yang Allah nak bagi, kena rebut apa yang Allah nak bagi. Tiba-tiba Allah nak bagi kat kita bulan Ramadan ganjaran yang terlalu baik, tapi kita buat indah tak indah saja. Ini yang ulama sebut
sadaqatun tasaddaqallahu biha. Satu sedekah yang Allah sedekahkan kepada kita, tiba-tiba kita tak nak rebut sedekah Allah tadi. Allah nak bagi, bayangkan tengok, Allah nak bagi macam-macam. Allah nak bagi malam Lailatul Qadar, Allah nak bagi ganjaran yang dilipat gandakan ganjarannya. Allah nak buka pintu syurga, Allah nak tutup pintu neraka, Allah nak ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Tiba-tiba kita tak teringin sedikit pun. Bagaimana kita perasan kalau kita tengok orang nak bagi sedekah kat kita, orang nak bagi hadiah kat kita, tiba-tiba kita tolak hadiah tadi, maka sudah tentu orang tu akan terasa hati. Sebab tu ulama kata sadaqatun tasaddaqallahu biha. Satu sedekah yang Allah nak bagi kat kita, maka sudah tentu kita kena terima. Ini sama dengan kes solat musafir. Solat musafir ada orang yang bertikaikan. Apa dia orang kata? Ada Melaka pergi ke KL saja, pemalas nak buat 4 rakaat, pemalas tu pun nak buat 2 rakaat. Orang kata ni Allah bagi kat kita, Nabi suruh kita buat, ada solat musafir, iaitu solat qasar, jamak dan qasar, buat je lah. Dia kata bukannya penat pun nak kereta aircon lagi nak pergi ke KL, tak ada masalah, aku tak nak buat 2 rakaat, aku nak buat 4 rakaat. Maka dalam bab ni yang ulama kata hadhihi sadaqatun tasaddaqallahu biha. Ini adalah sedekah Allah nak bagi kat kamu, terimalah. Sama sebagaimana ganjaran pahala bonus yang terlalu banyak Allah nak bagi kat kita, terima benda tadi itu dengan berbesar hati, dan kita terima benda itu dengan penuh takdim. Ini yang sepatutnya adab yang kena ada bagi kita. Sebab tu hari ini kita tengok kita ni orang selalu datang ke masjid Surah Maryam, semua orang tak sabar nak bertemu dengan bulan Ramadan. Orang yang cari akhirat tak sabar nak bertemu dengan Ramadan. Orang nak cari dunia pun tak sabar nak bertemu Ramadan. Orang yang cari akhirat tak sabar nak bertemu Ramadan sebab dia nak pahala yang dia akan dapat berlipat kali ganda dan keampunan Allah yang dia akan dapat waktu bulan Ramadan. Orang yang mencari dunia yang tak sabar juga untuk bertemu Ramadan kerana dia nak dapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda juga ketika mana datangnya bulan Ramadan dengan bisnes dan pelbagai benda-benda lain yang dia buat. Masing-masing dia akan dapat. Dia nak benda yang baik sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Dan setiap orang itu pada yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berhijrah, niat dia nak berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, dia dapat niat dia yang tulus ikhlas tadi. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang niat dia nak cari perempuan dan dia nak kahwin dengan perempuan tadi, maka pada dia lah apa yang dia niat, dan barangkali Allah akan bagi apa yang dia niatkan tadi. Sama macam kita di bulan Ramadan ni, kita niat tunggu tak sabar dia tunggu bulan Ramadan sebab kita nakkan dunia, Allah boleh bagi dunia. Kerana rahmat Allah bulan Ramadan ni terlalu luas. Semua orang dia jual kuih tak sedap pun tapi laku juga habis kuih dia tadi, dia dapat betul juga kat dunia sebab rahmatnya Allah bagi bulan Ramadan. Orang yang buat, yang cari akhirat, mungkin dia buat kadar yang dia mampu buat saja, tapi Allah lipat gandakan ganjaran yang bagi dekat dia kerana dia betul-betul berharap untuk berada di dalam bulan Ramadan ini. So kita tepuk dada, kita tanya iman kita, yang mana kita nak hargai bulan Ramadan ini pada peringkat dunia sahaja ataupun nakkan kita sampai kepada akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sama sebagaimana diwajibkan pada umat yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan jadi orang yang bertakwa. Ayat ni Allah kata puasa diwajibkan ke atas kita sebagaimana umat-umat sebelum kita pun diwajibkan juga. Maka orang yang tak puasa tu lekeh sangatlah. Sebab orang yang terdahulu daripada kita pun berpuasa. Kemudian juga ibadah puasa ni adalah ibadah agama samawi. Semua agama-agama yang datang daripada Allah diwajibkan ke atas mereka berpuasa. Maka sudah tentu ada hikmah dan fadilat yang tertentu. Contoh kita katakan dalam bab haji, tak semua umat-umat yang terdahulu yang buat ibadah haji. Yang buat ibadah haji siapa? Bermula daripada Nabi Ibrahim AS sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi ibadah puasa ini dilakukan oleh semua para anbiya yang lain dan juga umat-umat yang terdahulu daripada kita, nak menunjukkan betapa kuat dan hebatnya amalan yang kita buat ataupun ibadat yang dinamakan ibadah puasa, sama sebagaimana
ibadat solat. Maka ulama mengatakan ibadat puasa jatuh pada nombor yang kedua, kepentingan yang selepas daripada solat tadi. Kerana kesan apa yang mereka dapat setelah mana mereka berpuasa. 2 tahun yang sudah saya dengar radio IKIM cerita tentang seorang mualaf. Dia masuk Islam. Dia cerita, dia kata mula-mula dia belajar di UM. Dia buat assignment. Syarah dia tugaskan dia buat assignment dan kawan-kawan dia yang Muslim ni kaji tentang hikmah puasa tadi dari sudut kesihatan. Maka dia orang pun buat kajian, cari dah sekali dia jumpa kajian yang terlalu hebat. Kajian yang dibuktikan dengan kajian yang betul-betul menunjukkan yang hebatnya tentang puasa tadi, perkara-perkara kebaikan kepada manusia, kesan bila mana mereka melakukan ibadat puasa. Apa dia buat? Dia pun masuk Islam disebabkan dengan kajian yang dia buat tadi. Setelah mana dia masuk Islam, DJ yang tu tanya dia kata, awak dah masuk Islam dah setahun lebih, apa yang kamu nak share dengan kita orang, ataupun apa yang kamu nak buat selepas daripada ni? Dia kata dia terlalu excited bila dia masuk Islam, dan dia suka berkongsi apa yang dia dapat daripada Islam, kerana dia rasakan agama Islam ni agama yang cukup hebat. Kerana pun dia datang daripada dasar agama. Lepas tu orang yang kenal Islam, betul-betul Islam ni, dia suka sangat-sangat. Sebab apa dia nak share dengan orang yang lain apa yang dia tahu. Kita yang masuk Islam ni masuk Islam disebabkan oleh kerana ibu bapa dan masuk Islam hanya dengan pengenalan saja. Maka kita masuk Islam kita tak sampai ke lubuk hati kita. Kita buat apa-apa pun hanya sekadar ikut-ikutan. Orang puasa, kita pun puasa. Sebab tu hari ini ramai di antara umat Islam yang mereka berpuasa tapi mereka tak solat. Ramai. Boleh tengok kat mana-mana tempat sekalipun. Mereka berpuasa tapi mereka tak solat. Mereka berpuasa tapi mereka tak tutup aurat pun terlalu ramai. Okey, tanya dia, apa syarat puasa? Okey, syarat puasa tak boleh makan dan minum sampai kepada waktu maghrib. Okey, itu syarat puasa. Syarat-syarat yang lain? Okey, apa syarat-syarat lain? Tak boleh kawat telinga. Syarat yang lain lagi pula, okey, tak boleh memasukkan sesuatu dalam rongga-rongga lubang. Itu saja yang dia tahu. Lain daripada itu dia tak tahu. Maka puasa orang ni puasa yang ambil hanya sekadar pada adat, ibadat yang dah boleh jadikan adat. Kita dalam Islam kita ada dua. Satu kita namakan ibadat, satu kita namakan adat. Ibadat ni benda yang disuruh minta kita buat, itu dinamakan ibadat. Terutamanya yang masuk dalam kategori rukun Islam yang 5. Itu kita panggil ibadat. Pada waktu yang sama, setiap kerja buat kita juga adalah ibadat, tapi ibadat dalam arti kata yang umum. Ibadat dalam arti kata yang khusus, 5 yang terdapat di dalam rukun Islam. Baik, di sana ada satu benda yang lain yang dinamakan sebagai taat. Apa maksud taat? Taat ni patuh apa yang Allah perintahkan buat. Maka kita umat Islam kena buat dua, satu ibadat, yang keduanya pula taat. Contoh, dalam Islam kita kena solat. Solat dinamakan ibadat. Dalam Islam kita dituntut kena tutup aurat. Tutup aurat ni adalah ketaatan. Dan ramai orang yang dia buat ibadat tapi dia tak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa jadi pada dia? Ibadat sah tak sah? Sah ibadatnya, tapi beliau juga masuk dalam kategori orang-orang yang asin, orang yang berdosa. Maka kita tak nak kita berada dalam situasi yang sama. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, Allah kata, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan jadi orang yang bertakwa. Baik, maka di sinilah letaknya tujuan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Ada orang yang meletakkan sebab-sebab yang tertentu kenapa kamu kena berpuasa. Ada yang mengatakan puasa ni untuk diet. Puasa untuk diet. Kita dah sebulan, setahun dari perut kita ni duduk bekerja dengan bekerja yang kuat. Maka Allah jadikan 1 bulan. Apa tujuannya? 1 bulan ni tujuannya untuk nak rehatkan injil yang ada kat dalam perut kita. Bagi yang dia faham lah. Sebab itulah puasa itu diberikan. Kita pun dengan penuh yakin kita sebutkan benda itu. Tapi kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah tak sebut pun berkaitan diet, Allah tak sebut pun berkaitan yang lain, tapi Allah sebut la'allakum tattaqun. Ayat ni dinamakan sebagai ilah. Apa dia maksud ilah? Hikmah ataupun sebab kenapa Allah jadikan dan wajibkan puasa ke atas kita. Kalau kita katakan hari ni orang tanya kita, nak tumpang tanya Al-Furad, tanya, okey, contohnya macam dia tanya imam, nak tanya imam, kenapa kita orang Islam ni kena berpuasa? Kita pun dengan bangga cakap, inilah tunjukkan Islam ni baik. Bila kamu puasa, kamu dah tak payah nak diet. Kami dalam Islam dah ada siap dah diet. Diet kami setahun sekali.
Ialah apa tujuan diet? Nak sihat. Afro orang kata tu yang kat hospital jenis tu ramai yang sakit, semua orang Islam betul. Hari ni yang paling ramai sakit ni orang Islam paling ramai sakit. Kalau lah ibadah puasa itu memberi kesan kepada kesihatan mereka, kenapa orang Islam berpuasa tapi mereka dapat sakit yang banyak? Sebab tu jangan jawab guna logik akal. Jawab guna logik akal akan ada orang yang cerdik yang boleh jawab balik logik akal yang kita sampaikan. Sama dalam apa? Kita katakan hukum minum arak. Orang tanya kenapa minum arak itu haram? Minum arak haram sebab memabukkan. Memabukkan tu hujan logik. Logik akalnya kerana arak memabukkan sebab tu Islam haramkan. Salah satu sebab, ya, tapi bukan sebab memabukkan itu yang menjadikan dia haram. Akhir sekali, kita punya orang bukan. Ada pula orang lain pula yang cerdik lagi, dia kata, kalau macam tu, saya minum sikit, tak mabuk. Maka bila tak mabuk boleh. Bila saya minum arak, nampak? Maka tak boleh. Tak boleh untuk kita nak ciptakan alam dengan menggunakan akal kita. Kerana akal manusia itu terhad. Pernah berlaku di Indonesia. Sama binatang, sama kena pegang babi ke dan sebagainya, maka perlu disamak. Bila disamak tu apa dia buat? Dan orang kata, kenapa tak basuh dengan air tanah dan air yang mutlak? Dan kenapa dibasuhkan dengan sabun? Dia kata zaman Nabi dahulu mana ada sabun. Zaman Nabi dahulu tak ada sabun dan tak ada sabun pun cuci. Sebab tu dia orang basuh dengan tanah. Zaman kita hari ni dah macam-macam sabun pun cuci dah. Maka tak perlu lagi nak basuh dengan air tanah. Sebab tu pun logik akal juga. Maka logik akal ni dalam Islam kita tak hanya sekadar menggunakan logik akal, kita juga menggunakan alam hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan cara macam mana nak tahu hikmahnya? Di setiap penghujung ayat-ayat hukum tadi, maka kat situlah akan terletakkan hikmah kenapa Allah jadikan. Contoh, solat. Allah suruh kita solat. Maka di penghujung ayat solat apa Allah kata? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah manusia daripada melakukan perbuatan yang keji dan perkara-perkara munkar. Baik. Maknanya Allah solat kerana nak menjaga daripada perbuatan tadi. Contohnya pula Allah zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina ini adalah perbuatan yang keji. Maka bila orang tanya kenapa apa Allah yang perbuatan zina, cukup jawab dengan keji itu, dia dah tak mampu lagi nak jawab apa-apa. Kalau kita jawab Allah diharamkan zina kerana tak nak bercampur anak yang halal dengan anak yang haram, apa orang kata tak ada masalah, pakai kondom. Maka akan ada pula jawapan-jawapan yang seterusnya. Lepas tu dia tak akan selesai, melainkan mesti menggunakan Allah yang Allah tetapkan. Dan bagi puasa ni Allah katakan la'allakum tattaqun. Yang pertama sekali adalah takwa. Maka poinnya, puasa ini nak lahirkan orang yang betul-betul bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini orang nak mempersoalkan isu credibility, isu orang yang tak beramanah, isu orang yang khianat, isu pekerja yang malas, isu pelajar yang tidak ada disiplin, isu sosial remaja dan pelbagai isu-isu yang lain. Semua orang mencipta ni cara formula-formula yang tertentu macam mana kita nak selesaikan semua benda tu. Tapi dalam Islam gunakan satu formula saja, iaitu formula takwa. At-taqwa hahuna. Takwa itu benda yang berada di dalam hati. Apa dia lagi maksud takwa? Takwa itu adalah kepercayaan dan gerun dan takut kita pada Allah, menjadikan kita ikut setiap perintah Allah. Maka kat situ saja dah cukup. Maka kalau katakan seorang bos di pejabat, di mana-mana agensi, dia nak kontrol anak buah dia ataupun pekerja dia. Kalau dia letakkan apa-apa undang-undang, sekalipun undang-undang yang manusia buat, mungkin pekerja-pekerja dia boleh langgar undang-undang tadi. Tapi kalau dia terapkan satu benda yang boleh menjadikan pekerja dia jadi orang yang bertakwa, apa dia undang-undang kan? Okey, dia letakkan di sana, okey, dia masukkan, terapkan nilai-nilai Islam yang ada. Dia jadikan anak-anak buah dari anak-anak buah yang berilmu. Maka daripada ilmu tadi mendatangkan mereka, menjadikan mereka orang yang bertakwa. Dengan takwa tadi, bos dia tak ada kat office pun mereka masih lagi ada benda tadi. Tak ada orang ke, ada orang ke, dia tetap mampu untuk berada pada landasan yang betul selagi mana takwa itu ada di dalam hati manusia. Lepas tu anak-anak kita, mula sekali kita suruh dia solat dengan disiplin kita. Nanti kita watak dia, kita pukul dia, mula-mula dia takut. Sampailah bila dia belajar dan dia tahu yang solat ini bukan tuntutan ibu dan bapa, tapi solat ini adalah tuntutan Allah. Kenapa Allah tuntut? Kerana kita dijadikan untuk jadi hamba. Datang daripada situ perasaan takwa dalam diri dia untuk memenuhi setiap perintah Allah, maka di situ letaknya.
Bapa dia tak ada pun dia tetap akan solat. Ini yang dinamakan takwa, sehingga Allah mengatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita kata orang yang tidak ada perasaan takwa tadi, dia duduklah dekat mana sekalipun, maka dia takkan mendatangkan manfaat yang baik kepada diri dia, kerana dia tak ada mampu untuk nak kontrol diri dia tadi. Baik, maka ilah yang paling utama yang Allah letakkan kat sini iaitu la'allakum tattaqun. Bagaimana saya ceritakan Allah ni, saya tak ingat dekat mana saya cerita tentang satu cerita. Kat sini pun saya dah pernah cerita rasanya dalam kitab Muqasyifat Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kisah seorang perempuan. Orang perempuan ni anak-anak ramai, suami sakit. Anak-anak ramai, suami sakit. Bila suami sakit, maka dia ni apa berlaku? Dia terpaksa keluar pergi minta sedekah. Makanan tak ada, anak menangis nak makanan. Ibu ni memang tak sanggup, dia tengok anak-anak menangis nak makanan. Dia pun keluar daripada rumah dia pergi minta sedekah. Ketuk sebuah rumah, satu rumah orang. Maka keluar seorang lelaki, tengok seorang perempuan datang minta sedekah. Dia kata, "Tuan boleh tak, anak-anak saya kat rumah tak ada makanan, maka tolong berikan sedikit makanan untuk anak-anak saya. Suami saya sakit." Dia tengok perempuan tu, tengok perempuan tu masih lagi segak, masih lagi cantik. Dia kata, "Boleh nak makanan, tapi dengan syarat aku nak tidur dengan kau terlebih dahulu." Baik, apa kata perempuan ni? Minta maaf lah, dia kata, "Aku tak sanggup." Dia pun balik ke rumah. Balik dalam rumah tu, on the way dah sampai kat rumah, dengan anak tu menangis. Lagi-lagi lah hibur hati, tak sampai hati. Tengok anak tu tunggu makanan yang dia nak bawa balik. Dah kali dia kata tak ada pilihan. Patah balik pergi kat rumah lelaki tadi. Ketuk itu dia kata, "Baiklah, demi anak-anak aku sanggup untuk tidur dengan kau." Baik, masuk ke dalam rumah. Waktu lelaki tadi dah naik ke atas tubuh badan dia, waktu tersebut badan dia menggeletar sangat-sangat. Bila badan dia menggeletar, maka lelaki tadi tu tanya, "Apa sebab yang kau menggeletar sebegini rupa?" Jawab perempuan tadi, dia kata, "Inni akhafullah, aku takut sangat-sangat pada Allah." Macam mana yang boleh jadikan perempuan tu takut? Maka nilai takwa yang ada kat dalam diri dia. Contoh kita hari-hari ni, kat mana kita nak guna takwa. Contoh dalam bab perbualan kita, kawan-kawan yang mengumpat keji, bercakap kotor dan sebagainya, maka kita dengar, kita tahu benda itu adalah kotor dan kita tak akan sanggup. Kita bertemu dalam bab perkara-perkara yang boleh menghilangkan, membatalkan pahala puasa kita. Kat situ kita tahu, aku takut kepada Allah, aku nak ambil yang terbaik, maka aku akan tinggalkan. Sampai saja kat mana tempat perkara yang haram sekalipun, dia tak akan terasa dan tak teringin untuk nak ambil benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada dia. Inilah yang dinamakan nilai takwa, penyelesaian kepada semua masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Baik, apa maksud lagi nilai takwa? Takwa oleh Allah sebut dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, pada permulaan ayat. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, yang tidak ada keraguan baginya, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Baik, siapakah orang yang muttaqin? Allah tafsirkan pada ayat yang selepasnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang muttaqin itu orang yang percaya, beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Antara perkara yang gaib yang kita dituntut untuk beriman, syurga dan neraka. Maka syurga dan neraka dan apa yang kita percaya tentang syurga dan neraka inilah yang menjadikan kita takut untuk buat satu benda kerana takut masuk neraka, dan menjadikan kita buat satu benda kerana kita nak dapatkan syurga. Dan itu juga kata ulama, nilai takwa yang ada dalam diri seseorang. Sebab tu yang perlu sangat-sangat, iaitu dididik manusia dengan didikan takwa ni. Maka didikan takwa ni tak akan datang melainkan dengan cara didikan Islam semata-mata yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, contohnya kita katakan takut dekat bos itu tak dinamakan takwa. Takut dekat cikgu tak dinamakan takwa. Tapi takut dekat Allah, itulah yang dinamakan takwa. Hormat ataupun membesarkan, mengagungkan Allah, itu dinamakan takwa. Mengagungkan dan membesarkan manusia tak dinamakan takwa, kerana takwa ini hanyalah di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berlaku takwa ini di antara manusia dengan manusia yang lain. Inilah nilai ketinggian yang ada bagi orang-orang yang berpuasa, kerana Allah nak berikan satu sifat kepada mereka, iaitu sifat takwa yang dididik mereka dengan cara satu bulan Ramadan tadi, yang merupakan satu tarbiyah kepada manusia. Baik. Kemudian seterusnya ayyam ma'dudat. Puasa ini dia ada hari-hari yang tertentu, iaitu pada bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan.
Dan barang siapa di antara kamu yang sakit, aw ala safarin, ataupun dia bermusafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh berbuka dan dia boleh ganti pada hari-hari yang lain. Baik, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu. Tapi kalau dia kuat dia nak berpuasa, terpulang bagi dia, dan itulah benda yang sebaik-baiknya. Baik. Di sana Islam tak mewajibkan sesuatu benda melainkan apa yang kadang kita mampu buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak wajibkan satu benda melainkan apa yang kita mampu buat saja. Mungkin kita ada bapa, kita ada mak kita ada atuk kita yang tak mampu nak puasa. Dan inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah nak bagi kat kita benda, sudah tentu perlukan kepada perbuatan yang kita buat. Tapi kalau kita tak mampu buat, tak ada masalah. Kalau ada gantinya balik, dan tunjukkan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia. Allah tak suruh kita buat saja, melainkan ada ganti dia. Baik, maka kat sini orang yang sakit yang macam mana? Sakit demam, sakit gigi. Sakit gigi, sakit demam maksudnya tak menjejaskan puasa sangat. Tapi kalau tak larat sangat-sangat, dia boleh berbuka. Sakit apa? Lengah kaki pun tak ada menjejaskan puasa. Siapa yang lengah kaki dia pun gunakan ayat ni. Apa dah dia katakan? Faman kana minkum maridun. Ni ustaz ni ayat ni sebut kataan maridun, sakit. Sakit apa? Sakit lengah kaki tak masuk dalam kategori ni. Sakit apa lagi? Sakit gigi boleh tak buka puasa? Sakit gigi boleh kalau sekiranya sampai ke tahapnya terpaksa makan ubat sakit yang sangat. Sakit gigi ni patut kena puasa lagi. Buat makan, nak makan, ada siapa sakit gigi ni, patut-patut dia kena tambah puasa lagi, tak boleh buka lagi isu. Sakit gigi ni. Baik, sakit apa lagi yang tak boleh buka puasa? Sakit mata ustaz, sakit mata ustaz. Kan dalam Quran sebut siapa yang sakit boleh buka puasa. Sakit mata pun sama juga. Kalau dia tak puasa kerana sakit mata, pergi makan dekat kedai. Kadang geram kedai mamak ni. Kedai mamak yang 24 jam. Dalam puasa pun dia tak hormati sensitivity. Patutnya kena buka 2 ke atas. Tapi awal-awal pagi-pagi dia dah buka dah, dia tutup separuh, dia buka separuh. Orang boleh pergi beli nasi bungkus. Datang pencegah puasa ni. Pencegah puasa datang. Tangkap orang tak puasa. Kenapa tak puasa? Mata sakit. Dia kata, mata sakit mana boleh? Dia kata, Quran datang tak baca Quran. Dia buka ayat Quran, tunjuk ayat 183. Ini dia kata, macam mana nak buat? Tak boleh nak kata apa kita. Maka kat sana ulama memperincikan sakit yang macam mana. Sakit yang masuk dalam kategori kalau dengan puasa dia tadi tu mendatangkan mudarat pada tubuh badan dia. Contoh sakit mata, tak makan tak ada masalah. Sakit mata. Sakit apa lagi? Sakit telinga. Sakit apa lagi? Melainkan yang dia kena makan ubat. Kalau tak makan ubat, mata dia boleh hilang. Itu dia cerita. Ataupun sakit-sakit yang tertentu, kencing manis ke, sakit apa namanya, selalunya orang guna sakit apa? Apa nama sakit bulan puasa yang datang? Gastrik. Sakit gastrik. Yang gastrik yang melampau. Ataupun penyakit-penyakit yang lain yang melibatkan nyamuk. Maka kat situ tidak menjadi masalah. Faman tatawwa'a khairan, faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu. Tapi siapa yang dia nak buat juga, dan dia letakkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik bagi dia kalau sekiranya dia mampu. Begitu juga orang yang bermusafir. Musafir yang macam mana? Musafir yang dibolehkan jamak solat. Okey, kat sini perincian ulama dalam bab musafir. Boleh tak ustaz Melaka pergi KL dan buka puasa? Ikut umum ayat adalah boleh. Di sana perbahasan ulama yang panjang. Zaman dahulu musafir padang pasir, zaman sekarang ni musafir dengan kereta. Tapi jumhur ulama mengatakan kita berpegang dengan lafaz yang umum. Lafaz umum ayat ni, apa-apa jenis musafir yang masuk dalam musafir yang baik, walaupun kita katakan musafir dia dalam keadaan yang tidak meletihkan sekalipun, maka selagi mana boleh puasa solat jaraknya itu dah cukup, maka dibolehkan baginya untuk berbuka. Untuk berbuka. Tetapi tetap berpegang dengan faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu. Siapa yang nak puasa itu lebih baik bagi diri dia. Orang bincangkan tahun lepas isu sukan politik, sukan apa tahun lepas? Aku tak ingat dari orang pergi bersukan dekat adalah overseas sana. Jadi orang atlet ni dia kena puasa ke kena tak puasa? Boleh tak atlet ni tak nak puasa? Kerana mereka nak bersukan, nak berlari apa semua. Di bulan Ramadan pula jenuh lah nak lari kalau puasa. Boleh tak? Boleh. Semua macam-macam dah orang bagi komen dan kata gila lah apa. Puasa ni wajib kena puasa juga. Sedangkan ramai yang terlepas pandang. Selagi mana mereka tu bermusafir dan musafirnya adalah musafir yang baik, maka dia boleh kena masalah.
Dia nak buka puasa pun boleh, dia nak tak nak puasa pun boleh. Dia nak buka puasa boleh, dia nak puasa pun boleh juga. Tak ada masalah apa-apa pun dalam hal tadi. Tapi kalau dia berpuasa lebih baik. Tapi kalau lah pergi ke England, dia pergi ke England untuk tujuan apa? Nak berseronok kat sana. Pergi ke Egypt nak tengok orang naik bulan Ramadan. Maka perjalanan dia tadi itu perjalanan yang mungkar, perjalanan yang berdosa, maka dia tak boleh jamak solat pun tak boleh. Sama juga meninggalkan puasa pun sama sekali juga tidak boleh kerana musafir dia adalah musafir yang dosa. Baik. Kemudian sambungan lagi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Okey, dan siapa yang sakit tadi maka orang dan wajib bagi orang yang tidak berdaya untuk berpuasa tadi, orang yang sakit hendaklah dia bayar fidyah, iaitu bagi makan seorang miskin. Hendaklah bagi makan seorang miskin. Wa antasumu faman tatawwa khairan fa huwa khairun wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan semuanya puasa itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu semua mengetahui. Nenek kita umur dah 80 tahun, dia puasa dia tak larat sangat dah. Maka apa dia nak buat? Kita pun cakap tak apalah nenek makan. Tengok kesian tangan, dah sampai ke tahap nak bangun untuk angkat tangan boleh tak larat sebab puasa tadi. Tapi dia boleh buka puasa dengan digantikan dengan secukup beras ataupun nilai bagi secukup beras itu dibayar kepada orang miskin. Boleh tak buat makanan masak? Tak boleh. Bayar secukup beras ataupun nilai dia sahaja. Baik, tiba-tiba ditakdirkan Allah, dia kena ganti ke tidak ganti? Dia kena ganti kalau sebenarnya dia berkemampuan pasti. Tapi kalau dia tak berkemampuan, halal katanya, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah. Tak ada masalah dalam hal. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya Allah sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra. Kata Allah, dan bulan Ramadan itu bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ke atas kita, iaitu Al-Quran. Poin yang seterusnya pula Allah sebut, yaitu bulan Ramadan, bulan yang diturunkan bagi manusia. Di dalam bulan Ramadan tersebut Al-Quran hudan linnas, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pemutus di antara perkara-perkara hak dan perkara-perkara yang batil. Maka bulan Ramadan ini juga terkenal dengan bulan Al-Quran. Maka kita nak menjadi orang yang memanfaatkan, bukan sekadar memanfaatkan bulan Ramadan, nak jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pencetus kepada kita cuba nak mendekati Al-Quran bagi yang belum lagi mendekati Al-Quran. Rugi kita kalau sekiranya kita umat Islam ini mengabaikan dalam aspek dalam berkaitan tentang Al-Quran ini, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Ramai di antara kita yang ambil Al-Quran pada malam Jumaat saja, dia tak pernah buka apa yang ada di dalam Al-Quran, dia tak pernah beritahu. Surah Yasin pun kadang-kadang kita tak tahu apa cerita yang ada dalam surah Yasin yang kita baca malam Jumaat. Ada satu surau, saya bagi ceramahkan itu sekali, saya sebut pada mereka tentang bacaan Yasin pada malam Jumaat. Dan kali orang jemput saya pula lepas tu sebulan sekali datang apa tafsir surah Yasin. Ustaz sebut tu kami terasa Ustaz. Kami baca Yasin dah berpuluh-puluh tahun dah, apa yang ada dalam surah Yasin pun kami tak tahu. Jadi dia minta tafsirkan, ceritakan tentang surah Yasin, apa yang ada dalam surah Yasin untuk mereka mengetahui secara lebih mendalam berkaitan dalam surah Yasin ini. Baik, maka Al-Quran apa yang kita nak buat? Bulan Ramadan yang kita dapat tahu, bulan yang kita ramai di antara kita yang menjadikan sebagai bulan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan disebut di sisi sunnah Nabi bertadarus. Dengan siapa Nabi bertadarus? Dengan Jibril alaihi salam, dan disaksikan dengan sahabat-sahabat yang lain, antaranya Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain, bagaimana Nabi bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Dan Jibril mengajarkan kepada Nabi, dan Nabi ulang-ulang balik sebut apa yang telah diturunkan ayat-ayat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak buat bulan Ramadan, saya tak pasti surau ni ada ke tak ada tadarus ataupun tempat-tempat yang lain. Kalau ada tadarus, apa kita nak buat? Apa maksud tadarus? Al-Quran itu baca, itu satu. Yang kedua, ditadaruskan, nak ambil pemilah apa yang nak buat. Tadarus ni dia mesti kena ada dua pihak. Satu pihak yang membaca, satu pihak yang mendengar. Cek, bukan dengar saja, cek. Ini syok sendiri yang kat tangan letak kat telinga, baca seorang-seorang dia rasa betul. Orang yang dengar tahu kata salah. Sampai dekat Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, kita
Kita tak tahu kat situ baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Punca sebab kita tak pernah bertadarus dengan siapa-siapa pun. Kalau habis baca Al-Quran, sendiri baca. Panjang, pendek, panjang semua dan sebagainya. Sebab itu tadarus salah satu cara yang paling sempurna untuk nak menegur kesalahan kita. Masalah kita orang Melayu jenis pantang dia tegur. Kali pertama tegur aku tahu lah. Gila, action lah. Orang tegur pun kami action lagi. Kawan tu mentang-mentang macam salah 10 orang tegur. Seorang cukup lah. Lepas tu nanti seorang ni tukang cek. Kalau tengok yang seorang ni dia tak tegur, barulah yang lain tegur. Supaya apa? Supaya tak terasa hati. Sebab orang Melayu ni buat terasa hati cukup teruk. Dia membawa kepada sampai menyebabkan tak datang kat surau, tak datang ke masjid, punca sebab terasa hati. Ada satu masjid, Ustaz, kami bukan tak puas, tak nak tadarus, tapi masalahnya imam tu garang sangat. Tegur, dia kata tegur sampai tengking-tengking. Dah sekali pun saya berbagi tazkirah, saya kata kita nak tegur ni. Nabi pun diperintahkan oleh Allah untuk jadi muallim, murabi. Muallim, guru dan pendidik. Guru dan pendidik ni dia ada pendekatan cara macam mana tegur. Mula-mula sekali batuk ke, kita pun kata ulang sekali dia ulang balik kali sama. Salah baca juga, kita kata panjang kat situ, dia pun baca panjang. Kalau dia baca kurang lagi, suruh lagi dia ulang balik, tegur balik. Sampai dah 3 kali tegur salah, kita tolong bacakan untuk dia. Tolong bacakan untuk dia dan dia wajib untuk ikut kita. Siapa yang dia terasa ego kat situ, tak nak dengar orang tegur, maka orang ni memang sukar kena ada orang-orang yang macam ni kalau dalam tadarus. Lepas tu kena berlapang dada. Kita nak cari kebaikan. Bukan kita nak datang nak tunjuk yang kita pandai baca Al-Quran. Sebab itulah punca tadarus tadi. Nak cari kesalahan, bukan nak buktikan kita baca paling betul. Habis kita baca malam ni haji tu salah, bukan baca aku satu salah pun tak ada. Tak ada macam tu. Lagi banyak kesalahan kita dikesan oleh orang, lagi baik. Kenapa? Sekurang-kurangnya ada orang yang nak tegur kita. Daripada kita syok sendiri. Itu kena jaga. Amalkan budaya tadarus ni. Tak buat kat surau pun tak ada masalah. Buat kat rumah, kita dengan mak kita dengan anak-anak kita. Time ni lah kita nak suruh anak-anak tengok bacaan anak-anak kita. Time ni juga anak-anak kita nak tahu baca apa ada teruk ke main lagi. Waktu itulah. Kurang-kurangnya kita dah rasa berdoa manunya aku. Anak aku baca lagi bagus daripada aku. Kat situ membawa kepada kita cari ustaz untuk belajar dan sebagainya. Itu perlu. Ambillah kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ini. Dan insyaAllah kita akan sambung kalau ada masalah pada minggu yang akan datang. Sebenarnya banyak poin di dalam ni. Kalau tak sempat pun, tuan-tuan balik cuba buka dan cuba fahami ayat ni. Baca terjemahan dia dan baca ayat yang berkaitan tentang bulan Ramadan ni. Satu muka lebih sikit Allah turunkan cerita berkaitan tentang bulan Ramadan dan apa yang ada dalam bulan Ramadan. Dan ini benda yang paling terbaik. Saya rasa kalau kita baca ayat ni dengan keimanan kita, tak perlu ustaz mana-mana ceritakan kelebihan dia. Bagaimana ayat yang saya bacakan di awal tadi, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wal rasul. Wahai orang yang beriman, jawablah, iaitu panggilan Allah. Dan sekiranya Allah panggil kamu dan juga Rasul panggil kamu, maka ayat ni cukup. Kalau kita baca dengan keimanan, tak payah nak panggil mana-mana ustaz untuk terangkan di rumah dia. Ustaz tu nak cerita panjang lebar. Cukup dengan kita baca ayat ni dah mendatangkan keimanan untuk menjadikan puasa kita puasa yang berkualiti, yang Allah Subhanahu wa taala terima. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qawli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sahabat kita tanya tentang tarawih. Apa itu tarawih? Yang pertama, apa maksud tarawih? Tarawih ini datang dari bahasa Arab roha, rehat. Kenapa dinamakan rehat? Karena sejak 2 rakaat dia buat 2 rakaat. Tak larat, boleh stop. Tiba-tiba imam kata, kita dah solat kat 34 rakaat ni, kita stop sekejap boleh? Okey, boleh imam. Maksud kata okey, boleh 34 rakaat. Baik, kerana dia diselang-selingkan dengan 2 rakaat, selang-selingkan dengan doa dan sebagainya. Maka sebab itu dinamakan tarawih. Nama dia pun dah tarawih dah. Tarawih tu kerehatan. Maka solat yang dibuat dalam keadaan penuh rehat, maka tak perlu nak buat secara tumpuk-tumpuk sangat-sangat. Dan solat ini juga hukumnya adalah sunat. Saya selalu tanya, malam pertama saya jadi imam, saya akan tanya lepas tazkirah, saya akan tanya, tuan-tuan, soalan saya untuk malam ini, malam yang pertama, kenapa yang tuan-tuan datang ramai-ramai sangat dekat masjid dan surau? Semuanya duduk saja. Dia orang pun jawab,
solat Ustaz. Apa hukum solat tarawih, hukumnya sunat? Apa hukum solat jemaah fardu kifayah? Bila bertemu yang sunat dengan fardu, mana yang didahulukan? Yang fardu didahulukan. Kenapa yang fardu kita tak suka datang macam yang solat tarawih? Kenapa yang solat tarawih digantai dengan ramai? Bahasa mudah yang kita kata. Solat tarawih ni pula tengah-tengah ni. Sampai kepada ni, sampai dijadikan isu yang hebat. 88 ke 20, 80 ni hak 4 rakaat, hak 2 rakaat, hak 3 rakaat ni. Hak ni patut-patutnya kita bergaduh ni. Kenapa tak main surau? Contohnya, itu tak apa. Ini tiba-tiba hak sunat ni pula yang kita nak bergaduhkan. Patut kita letakkan aula tu tak kena pada tempat. So, antara solat fardu dan solat tarawih mana lebih baik? Solat fardu berkali beribu berjuta-juta kali kebaikan lagi nak bandingkan dengan solat tarawih. Kenapa? Afdalul ibadah. Sebaik-baik ibadat adalah solat fardu. Sebaik-baik ibadat adalah solat fardu. Solat adalah sebaik-baik ibadat. Dan sebaik-baik solat adalah solat fardu. Kemudian barulah solat sunat. Yang kedua jatuh solat tahajud. Bukan solat tarawih lagi. Jatuh yang kedua solat tahajud yang mulai tengah malam. Dan sekali itu barulah solat tarawih. Bukan solat yang lain. Bukan saya nak katakan kat sini tak payah datang solat tarawih. Orang tak datang. Sebab apa dia datang sebab sekali. Okay. Cumanya jangan melebihkan terlebih-lebih dan bandingkan dengan solat fardu yang lain. Baik. Nak buat apa 8 rakaat. Apa saja yang mampu buat. Kita yang nak ambil dekat 8, kita ambil dekat 20. Ada orang buat zaman Umar Abdul Aziz, berapa dia buat ni? Pernah dengar? Orang buat 30 rakaat lebih. Zaman Umar Abdul Aziz. Kenapa dia buat macam tu? Kerana orang pada waktu tu orang yang kuat. Kuat ibadahnya, orang yang hebat. Maka tak ada masalah. Kita solat start imam 8 rakaat je. Okey, kita tambah lagi. Mungkin orang yang macam tu. Kalau kita hari ni, contohnya 20 rakaat. 20 rakaat. Cari hak dapat. Sila-sila kalau ada masjid buat 4 penuh. Kan pergi ke masjid 4. Kat situ pun kita dah tahu dah kelas, kita tak kelas kita solat sama. Itu soal lain. Yang keduanya pula, yang pertama, yang keduanya bukan rakaat, jumlah rakaat itu sahaja dia ambil kira. Yang ketiga keikhlasan dan khusyuknya kita waktu solat tadi. Solat 2 rakaat yang khusyuk lebih afdal daripada 1000 rakaat solat dalam keadaan tak khusyuk. Solat 20 rakaat tapi khusyuk entah ke mana semua mengelawak macam-macam baju raya, lagi peringkat dan baju Melayu gelawak semua. Lebih teruk lagi daripada kita katakan solat yang 2 rakaat saja tapi dibuat dalam keadaan yang khusyuk tadi. Sebab tu kita nakkan kualiti. So berapa yang mampu maka buat. Sebab tu kita tak nak terlalu berlebih-lebih dan tak nak terlalu kurang. Sebab tu ulama ambil yang 8. Kat mana 8 yang kita ambil ini pun kadang-kadang boleh bertikaikan lagi. Kenapa 8 tadi? Kenapa 8? Ada yang katakan zaman Umar Al-Khattab dan sebagainya. Bahkan zaman bukan berlaku kat negara kita saja, negara Arab pun. Negara Arab ada yang 20, ada yang 8 juga. Sehingga pernah berlaku di Mesir satu ketika zaman Hasan Al-Banna. Waktu tersebut ada masjid yang bergaduh. Ada geng kuat ni, kami nak buat 20. Ada satu geng pula kami nak buat 8. Cukup apa masalahnya kami nak buat 8. Apa sekali bergaduh. Datang Imam Hasan Al-Basri tanya soalan aku nak tanya kepada korang semua. Apa hukum solat? Apa hukum solat tarawih? Sunat. Apa hukum jaga hubungan silaturahim? Wajib. Bila bertemu yang wajib dengan sunat, mana nak dahulukan? Dahulukan yang wajib. Jaga hubungan terlebih dahulu daripada nak kecoh kaitan tentang solat yang sunat ni. Maka siapa yang mampu buat 20, 30, 40, 80, 100 sekalipun silakan. Tapi yang tak mampu buat, maka dia boleh buat berapa rakaat pun yang dia nak buat. Yang penting kita datang dengan penuh keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu geng lagi pula dia solat 20 rakaat sampai kat 8 kau dah keluar ramai. Ada geng Pak Haji atau geng soft teman. Dia pun toleh ke belakang, toleh sampai ke kepala. Kenapa nak geleng kepala dia? Aku suka dia nak solat 2 rakaat, ke 4 rakaat, ke 8 rakaat. Kenapa nak geleng kepala? Kalau dia nak keluar dari masjid solat hina sangat dia solat 8 rakaat dan keluar lagi. Ini pun penyakit juga kita. Tak kisah berapa yang mampu, yang penting sekurang-kurangnya manfaatkan dalam Ramadan ini. Kerana sebab tu dalam bab ni ada hukum solat tarawih ni. Pagi tadi tak solat subuh, 2 rakaat tinggal solat subuh. Okey, kerana makan sahur lewat, makan sahur tidur lagi. Okey, tak solat subuh. Dah buat dosa dah kat itu. Kemudian waktu tengah malam, waktu malam pula pergi solat tarawih. Ulama mengatakan siapa yang ada hutang hari itu selesaikan hutang, kalau tak dia jangan buat solat sunat. Kenapa? Yang wajib mesti didahulukan daripada yang sunat. Selesaikan hutang hari itu dulu, solat hutang, solat subuh dia. Ustaz, hutang saya 30 tahun lepas pun tak habis bayar lagi. Contohnya. Maka yang banyak tadi itu, maka dibuat secara sedikit-sedikit dan belum ada niat untuk dia bayar balik. Tetapi solat tarawih dia boleh buat. Bagi orang yang hutang banyak,
dibolehkan buat solat tarawih bersama dengan niat dia untuk bayar balik hutang yang lepas. Tapi hutang yang hari itu wajib untuk disettlekan. Wajib untuk disettlekan. Baik. Kemudian apa lagi solat tarawih. Yang berlaku kat kita masalah ni macam mana nak cari bila ni untuk baca selawat ni. Selawat tu semua tak ada masalah, tak ada masalah. Bahkan tak perlu selawat pun tak ada masalah. Saya tak nak kata jangan selawat. Kata-kata orang kata tak nak perlu selawat tak bagi terpulanglah. Tapi kadang-kadang jangan sampai ke tahap memberatkan sehingga kita mula tambahkan benda-benda yang pelik. Surau ni saya tak pernah solat macam mana. Tempat yang saya solat tu, saya bawa budak Arab. Ada budak Arab yang pergi 2-3 malam lepas tu tak nak ikut. Sebab apa dia kata, dia kata sini Ustaz, ini macam benda yang pelik-pelik berlaku dia kata. Dia kata tak apalah, sedikit-sedikit lah. Bukan senang kita nak buang macam-macam benda. Doa-doa dan berbagai benda-benda yang dibacakan yang kadang-kadang tak patut pun. Maka tak payah kita nak. Yang kita nak ambil yang paling afdal, yang afdal itu tetap solat saja. Maka yang pas selawat tu kalau nak disekalikan tak ada masalah. Tapi kita katakan yang paling afdal solat dalam keadaan penuh keikhlasan yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar yang ini. Baik. Kalau kita ikut buka dalam surah Muzammil, "Wabillahi illa qalilan yastawru al-qur'an wa ja'ala yuratil qur'ana tartila." Allah katakan yang boleh itu dibagikan 3. 1/3 pertama, 1/3 kedua dan 1/3 yang terakhir. Baik, apa masuk qiyamul lail? Qiyamul lail itu mendirikan malam dengan ibadat. Masuk qiyamul lail mendirikan malam dengan ibadat. So malam ini dipecahkan kepada 3, iaitu bermula lepas Isyak sampai pukul 12, 1/3 yang pertama. 1/3 kedua dan pukul 12 mungkin sampai pukul 3. 3:30 itu. 1/3 yang terakhir 3:30 sampai waktu subuh. Baik, sekarang ni adakah sama solat tarawih itu dinamakan qiyamul lail? Ya, qiyamul lail itu masuk dalam solat tarawih itu pun dikira sebagai qiyamul lail, iaitu permulaan malam. Dikirakan juga masuk dalam kategori qiyamul lail dan masuk dalam hadis man qama ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang man qama ramadan, siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, termasuk dalamnya antaranya iaitu ibadat tarawih itu masuk juga dalam qiyamul lail. Baik, tetapi solat qiyamul lail yang terbaik adalah orang yang tidur dan bangun. Sebab kita berdalilkan dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada orang yang bangun di tengah malam dengan melepaskan, meninggalkan tempat tidur dia, bangun khaufan wa tama'an, takut kepada Allah, dan wa tama'an dan tamak kerana ganjaran Allah, maka dia bangun untuk bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini solat ini dinamakan solat tahajud. Solat yang diwajibkan ke atas nabi-nabi dan untuk kita bangun tengah malam. Solat ini solat yang paling terbaik. Bahkan nak bandingkan tahajud dengan tarawih pun, kebaikan tahajud itu lebih dibandingkan dengan tarawih tadi. Itu yang mulai dalam arti kata yang sebenar, yang boleh dalam arti kata yang sebenar. Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, اللهم اجعل هذا الجمع من بيننا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا شقيا ولا